Share dulu, masuk dulu. Jadi kita akan start. Share lagi bagi ramai. Hari ni kita bicara pasal parrot sahaja. Hari ni TikTok on tak? Degak. Siapa tahu apa tu degak? Gerak. Apa siapa gerak? Gerak tu kan bergerak tu kan? Dia ada koma. Gerak. Gerak. Oh gitu. Oh kena ambil kamu bahasa Kelantan ni. Aduh. Okey. Morning. Siapa yang dah join morning game Facebook? Dengar tak? Ada yang siapa dah link? Hang kau dengar tak? Hang duduk depan ni tak dengar tak tahu dah. Okey, biasa dengar. Alright. So hari ni again for this week kita ada slot special sikit sebab hari ni kita ada penampilan khas daripada Encik Mahsan kita sendiri. Okay, so hari ni dia akan share ilmu yang dia ada daripada sebelum dia buka G2G ni sampai dia dah buka G2G ni. Sebab pengalaman dia pasal burung ni memang kata tinggi lah. Kata memang top lah sebab tu dia boleh buka tempat ni. Dia memang kata tarikan utama kita dekat G2G Animal Garden ni adalah burung kakak tua. Kita ada lebih kurang berapa ekor? Lebih kurang 26 spesies tak betul tak? 26 ekor kata spesies burung kakak tua. Ekor tu darab lah lagi sebab satu spesies tu kadang ada 20 ekor, ada yang seekor je. So banyak agak burung kakak tua kita kat sini dan kata stesen pertama yang memang kalau anda masuk ke dalam G2G Animal Garden ni adalah stesen bird aviary. Kejap nak kena halau orang. So terima kasihlah kepada siapa yang dah join ni. Ramai tak? Facebook ramai tak? IG ramai tak? TikTok ramai tak? 58 kami dekat 2,000 orang dah Facebook. Okey. 2,700 orang Facebook. 2,700 orang dah. Alright. So again, siapa yang baru join, siapa yang baru tengok, mohon share dan like lagi kita punya video. Siapa nak bagi hadiah, siapa nak so boleh cakap kita punya belakang tabir kita ni ada cameraman ataupun camerawoman kita yang akan respon dengan anda punya komen. Ada belakang tu. Tak ada. tak ada man, semua woman. Hari ni memang G2G kalau anda perasan siapa yang pernah datang kebanyakan staff kita adalah staff perempuan tau. Tapi don't underestimate. Kita punya staff perempuan kita boleh handle semua. Adik host. Apa dah? Buntanya adik host. Adik host cabi je. Adik host mana adik host? Kau lah. Alamak. Aku habis pakai baju hitam dan nak tutup. So again, siapa yang baru tengok, kita sekarang ni berada di G2G Animal Garden di Maep Serdang. Okay? Maep Serdang takkan tak kenal, tempat famous kot. Tempat kuarantin untuk orang-orang yang menghidap penyakit COVID. Tapi kita duduk kawasan yang jauh. Kalau kita tengok live minggu lepas, kita daripada tempat kuarantin tu sampai tempat kita lebih kurang 17 ke 15 minit. Okay, so kata jauh. Bukan kata jalan kaki dah sampai tak. Sebab tu kata kalau kata kita dah pergi ke fasa 2, G2G dah boleh buka, anda selamat je untuk datang. Tapi must follow SOP, must complete 2 dose. Okay, untuk dewasa, kanak-kanak ada kelonggaran lah. Baru nak komen je. Alright. So again, kita di G2G Animal Garden still tak boleh beroperasi belum boleh ada orang masuk lagi kecuali staff yang kena datang untuk bagi makan, untuk cuci haiwan. Okay? So kalau siapa yang nak bagi sumbangan ataupun siapa yang nak beli tiket awal, promosi tiket awal ni nak datang nanti lepas dah buka, tak lama dah. Mak kata KJ, sikit je lagi kan. Sabar minta sikit je lagi. So insyaAllah kata kalau kata dah buka G2G, boleh beli tiket awal ni siap-siap sebab tiket awal ni harga dia seriously murah. Daripada harga asal RM20 untuk dewasa jadi RM12 je. So kalau kata daripada kanak-kanak harga RM15 jadi RM8 je. Takkan nak kot diskaun. PKP dah lah PKP tu tak ada duit bagi diskaun lagi. Kata peluang untuk kata siapa-siapa yang berminat untuk datang, kata nak bawa anak-anak. Lama dah anak-anak tu di rumah 2 tahun, 3 tahun rasanya tak keluar rumah. Okey, siapa yang nak datang untuk main dengan haiwan kat sini nanti lepas dah habis COVID-19 ni, bolehlah belikan tiket awal ni. Okey? Di samping anda kata membeli ni untuk dah datang,
Duit-duit ni juga, sumbangan ni juga kita akan gunakan untuk kata pastikan keberlangsungan haiwan kita kat dalam ni. Okey, itulah yang kita akan guna untuk kos makan, itulah yang kita akan guna untuk kos penjagaan dia. Alright, selain daripada tu, Tiket awal sana. okey, nak beli tiket awal ni macam mana? Okey, anda boleh dapatkan dekat Facebook, dekat IG G2G Animal Garden, ataupun boleh pergi kat laman web Ticket2You, www.ticket2you.com.my ke .com.my je? Salah satu lah. .com.my. Alright. Tak ada .com je. Oh, nampak sangat. Tak habis tadi. Alright. Tempat lain actually kita ada beberapa host lagi Kita ada Facebook dan kita ada IG. Sebab tu duduk tengok-tengok kat tu kat phone lain. Betul. Okay. Kita orang kata kena multi. Banyak nak ni. Nak shoot kita. Tempat Baik TikTok memang top. TikTok memang top. Okey. Memang. IG? Boleh di upgrade lagi. Facebook? Hai. Alright. totally dekat burung saja siapa nak Sebab hari ni kita ada dengan kita punya bos. Bos kita, bos burung besar. Jangan salah faham. Kamera movement kita kuasam sikit. Alright. So hari ni bos kita akan cerita detail macam mana dia boleh minat bela burung. Macam mana dia boleh ada hati nak bela burung kakak tua ni. Burung kakak tua ni dah lah paruh dia macam tu bengkok kalau dia gigit lubang. Tapi macam mana dia boleh minat nak bela tu. Siap boleh buka zoo lagi. So kata kita nak interview dia kejap lagi. Kita nak tanya pengalaman dia. Alright, macam mana dia boleh kata terdetik untuk buka zoo ni untuk semua boleh masuk dan main dengan haiwan. Alright. Okay, tapi sebelum tu besar sangat ke burung bos tu. saya kita tengok. Hama jangan macam-macam lah. Hama jangan fikirkan bukan. Burung kakak tu. Burung kakak tu, bukan burung lain. Alright. Okay, now. So, kita nak promote sikit juga. Kita ada buat package G2G Adoption. Okay, G2G Adoption ni digunakan untuk kita kumpulkan dana untuk haiwan-haiwan ni lah. Alright, so kita mula dengan package paling murah RM10 sampai kata unlimited. Apa yang anda akan dapat package ni, anda akan dapat e-certificate bagi siapa yang kata belajar ke yang memerlukan CJ yang tengah kumpul CJ tu kan. Okay, boleh dapatkan e-certificate melalui adoption ni dan anda juga boleh dapatkan tiket percuma. Okay, tengok kata atas package mana yang anda ambil lah. Mengikut terma dan syarat. So boleh kata dapatkan sama juga dekat Facebook, IG dengan juga kita punya Ticket2You. Boleh pilih dekat Ticket2You. Right? Share lagi, suruh share. Bos kata suruh share lagi. Kita siapa nak ramai tengok dia share lagi. Kita tengok hari ni Hari ni slot khas kita di Bird Aviary. Okay, again siapa yang baru join, siapa yang baru tengok kita punya live. Okay, terkejut mak Suara kuat sangat. No. Okey. Jom masuk Avery. Okey. Masuk ni. Kita nak pergi tengok Souvenir. ni dulu. Kita sekarang dekat G2G Animal Garden. Kita ada souvenir shop juga. Kalau siapa yang berminat untuk dapatkan kita punya souvenir, boleh tengok dekat alright, IG, boleh tengok dekat kita punya IG yang kita gambar-gambar dia. Gambar dan price list kita. Tak ada. Anda berminat ke nak jadi penaja corporate? Kami tak ada lagi orang approach. Kami pun tak pergi approach orang. Alright, so contoh souvenir yang kita ada untuk anak-anak boleh bawa balik, boleh bawa main kat rumah kata kan. Dah tak tahu sangat nak main binatang apa. Beli 2 ekor. Boleh main borak-borak kat rumah. So ini adalah terlalu bosan sangat tak tahu nak buat apa kan. Kalau tak nak boleh burung cakap dengan dinosaur. Tak. Burung boleh borak dengan dinosaur. Okey, ikut aktiviti anda. Okey. Boleh dapatkan soft toys ni dekat G2G Animal Garden. Kita boleh buka dekat kita punya Facebook, kat IG kita dah letak siap list gambar, list harga kat situ. Okey, siapa minat PM je terus. Boleh dapat, seriously. Comel kot. Lepas tu boleh buat main. Siapa nak taja, ya Allah boleh. Serius cantik dinosaur. Kita ada monkey. Allah je bukan monkey. Ini apa? Gorilla. Tapi selalu gorilla warna coklat. Ini warna pink. Kita ada yang ni. Ini antara yang jualan laku keras. Okey, siapa nak main dekat rumah pun boleh.
Dengan anak-anak, mak jadi lembu, anak jadi apa? Anak jadi harimau pun boleh. Nak jadi harimau. Right, so ini antara barang-barang kata yang paling menarik lah dekat souvenir shop kita. Ramai dah orang cari, ramai dah orang beli. Thank you kepada semua yang dah support kita. Okay, siapa yang dah beli, dah dapatkan barang-barang daripada souvenir shop kita. Kat IG Dah, letak balik parrot ni. Alright, siapa yang nak dapatkan topi pun boleh. Betul, tu yang letak ubat nyamuk. Nampak ubat nyamuk? Alamak, tershoot pula. Aduh, nampak ya mata. Citizen ni. Kejap ada 20 minit. Okay, lepas tu kita ada ni juga kalau siapa yang nak ada kita punya fish magnet. Okay. So ni kata banyak-banyak bentuk lah. Siapa yang nak tengok dia punya design semua ada tengok dekat kita punya shop. Boleh dah ambil kipas-kipas ni. Oh no lah. Kipas ni main kat luar panah-panahan. Ya Allah. Sekarang Selangor tak ada bukan kipas. Kenapa kipas ni macam ni? Oh boleh. Saja hampa beli kan nak tengok kipas tu macam ni. Nanti orang kata rosak pula. Macam bagi tahu. Dia elok sebenarnya. Nampak orang jual tak tahu. Kalau yang tadi tu 2, ni 3 kipas dah. Laju sikit Ni lagi laju. Nak laju tengok tangan lah laju ke tak kan. Okey. Jom. Alhamdulillah apa? Alright, jom. Bos kita tak sabar nak bawa anda semua masuk ke dalam bird aviary. Nak shoot daripada depan Mas. Hai. Asyik nampak gambar saya ni kan. Nak tunjuk gambar camera woman sikit. Kita ada ni apa ni? Kita ada team TikTok kita, team IG kita. Ni team IG, ni team Facebook dan ni team TikTok kita. Alright, dia adalah belakang tabir kita. Alright. So ni kita sekarang ni dalam perjalanan nak ke bird aviary. Jangan shoot kepala aku lah. Aku shoot depan. Kambing terlepas. Muat lah. 3 orang. Alright, now kita dah pun berada di stesen bird aviary side je kan. Rasa macam lama tak setengah jam dah sampai bird aviary tak. Kejap je. Sebab G2G Animal Garden ni tempat yang paling sesuai untuk bawa anak-anak. Sebab apa? Kita punya stesen dekat-dekat. So nak kontrol anak tu lebih mudah. Kalau macam zoo negara nak bergerak daripada satu stesen ke satu stesen. Nampak sampai kena naik tram. Mak ayah nak kejar tu dah tak larat dah. Tapi dekat G2G Animal Garden ni kita kecil je tempat kita. Tapi yang kata InsyaAllah nak jumpa burung ada, nak jumpa ular ada, nak jumpa kucing ada, nak jumpa arnab ada. Macam-macam haiwan yang ada dekat dalam ni. Mari kita masuk. Okey, kita dah pun berada di stesen bird aviary sekarang ni. Okey, stesen bird aviary kita ada banyak jenis burung. Kau tengok yang atas stand ni pun ada berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor dah. Atas stand saja, belum yang dalam sangkar lagi. Okey? Siapa nak tengok tiara? Kam kita tengok tiara sekejap. Siapa rindu sangat tiara? Dia bangga aku. Bangga aku. Assalamualaikum. Dia tunjukkan saya. Okey, ni tiara. Siapa yang rindu tiara? Ini adalah anak rekun berumur dalam nak masuk 3 bulan dah. 2 bulan lebih nak masuk 3 bulan dah. Okey. So anak rekun kita ni anak rekun betina. Kita nak masukkan dia mating tu ambil masa yang lama lagi lah. Sebab rekun ni dekat setahun lebih baru dia akan kata sesuai untuk mating. So lebih ke 2 tahun. Nah. Ni penjaga dia. Lebih kurang dah kan. Alright, so saya nak kena pass kamera kejap. Pass saya punya mic sekejap lagi. Siapa yang akan bercakap? Hari ni kita akan ada Encik Halimi kita yang tahu abang burung kita. Okay. Dan hari ni kita ada Allah. Mic. Okay, dan satu lagi kita ada ni penampilan khas Encik Mahsan kita iaitu owner kepada G2G Animal Garden. Okay. Alright, so hari ni dia nak cerita lah pasal burung ni. Bye. Okay, kita bye kan. Okay, kita bye pada Kak. Kena halau. Dia dah serahkan mic. Kena halau. Lain. So host kita ni lelaki lelaki. So apa-apa soalan boleh tanya dia.
Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita buat istimewa untuk burung, untuk aviary di G2J Animal Garden. Okay, untuk mula-mula kita nak bercerita pasal burung yang ada kat sini lah. Okay, antara burung-burung yang ada kat sini, bukan kebanyakan, semuanya adalah burung luar. Burung daripada luar negara. Daripada Amazon, daripada Brazil, samalah. Brazil, Australia, Afrika, burung-burung berada di luar. Kita bawa ke sini untuk jadikan dia sebagai pet. Dan burung jinak untuk kita Dah ambil tu, captain je. main lah, untuk kita pegang. Sebab kalau sebab kita punya konsep dekat G2J Animal Garden adalah petting zoo, iaitu petting zoo ni adalah haiwan yang boleh diusik, disentuh dan boleh dekat dia, paling dekat sekali lah kita boleh pegang dia. Lain daripada zoo yang besar, haiwan semua kita cuma boleh tengok daripada luar saja. Okey. Antara ada burung kat sini, burung-burung yang ada dekat G2J ni, daripada sekecil-kecil parrot ataupun burung berparuh bengkok, hingga paling besar lah antara burung parrot, burung kakak tua yang berparuh bengkok ni yang paling besar di dunia yang kita ada dekat sini. Okey, antara dia burung paling kecil yang biasa anda ataupun adik-adik yang nampak yang dekat pet shop ataupun dekat kedai-kedai burung tu yang kecil-kecil warna-warni biru, merah, merah tak ada merah. Biru, hijau, kuning, kelabu tu, itu adalah nama dia burung baji. Burung baji asal dia daripada Australia. Kita ada burung tu. Okey, lepas tu okey, next kita ke next. Okey, hari ni saya nak kongsi beberapa tip ini secara paling simple untuk kita tengok keadaan kesihatan burung kita. Kalau kita tengok kat sini, kalau boleh zoom semua burung ni, kita tengok semua sihat kan. Tapi untuk kita orang cakap daily checking, untuk kita check setiap hari. Okey, perkara pertama kita kena check untuk memastikan burung kita sihat adalah mata. Mata, kau boleh zoom bahagian mata dia. Mata mestilah bersinar jernih dan tidak kuyu, tidak kemurungan. Kita boleh nampak pada bahagian mata dia. Itu bahagian pertama untuk kita tengok burung kita sihat. Okey, bahagian kedua untuk kita tengok bahagian bawah dagu. Kalau kita boleh zoom, saya pegang kat sini . Okey, nampak tak bahagian ni? Bahagian bawah ni paling penting kita tengok. Sebab biasanya kalau burung kita demam dan sebagainya, dia akan bengkak ataupun merah bahagian ini. Itu dua tip yang paling simple kita tengok. Lepas tu yang ketiga, ini penting juga. Ini paling penting sekali. Macam kita bahagian dada. Bahagian dada ni kita boleh pegang. Kita boleh pegang bahagian dada, kita boleh rasa tulang ni. Kita kena pastikan burung kita tidak terlalu, tulang ni kalau kita pegang dia boleh rasa tau. Dia tak boleh terlalu V, maknanya terlalu tajam. Maknanya di bahagian kiri dan kanan burung mesti ada isi. Makna burung kita tak boleh terlalu gemuk, tak boleh terlalu kurus. Kalau V tu tinggi, bermakna burung kita kurus. Maksudnya sakit lah. Maknanya burung tu sakit. Antara simptom-simptom dia burung, sakit. Burung bila dah tajam kat sini, dia banyak sebab lah. Satu sebab dia akan kurang makan. Dia kurang makan ataupun dia ada masalah dalaman. Untuk cek lebih lanjut saya tak boleh nak cerita sebab saya bukan veteriner. Mungkin nak cek dia punya najis apa semua kena bawa ke veteriner. Jadi kalau ada simptom tu basic saja. Kalau ada simptom macam tu kita kena pergi ke veteriner. Kita bawa ke veteriner. Untuk cek lebih lanjut lah, untuk cek dia punya najis dan sebagainya, untuk mikroskop dia punya najis kan. Tapi tiga tadi secara basic kita tengok kesihatan burung. Macam daily check kita kat rumah kan. Just tengok macam tu je.
Tulang dada ni paling penting. Kita kena pastikan burung tu baby ke, burung dewasa ke. Selalu pegang burung kita bahagian ni. Dia tak boleh terlalu tajam. Kurus lah. Dia tak boleh terlalu kurus. Mungkin kalau kurus mungkin dia makan makanan tu tak hadam ataupun dia ada masalah dalaman seperti kecacingan dan sebagainya lah. Tu antara tip basic yang saya nak kongsi kat sini lah. Okey, selain daripada penyakit yang senang terjadi pada burung ni, macam Abang Masan cakap tadi lah, 3, iaitu dada, bahagian dada, bahagian kita tengok mata dia. Satu lagi apa? Bulu. Mungkin daripada bulu pun kita boleh tahu sebab kadang-kadang bulu pun punca penyakit. Bukan penyakit, dia ada parasit ataupun apa? Dia panggil apa? Kutu Kutu burung ni sebenarnya ialah kalau nak dikatakan kutu kepada manusia ni, kutu haiwan kepada manusia ni tak adalah bahaya sampai mati, tapi kita mengelakkan dia daripada dia ada kutu dengan cara dia apa? Mandilah kan? Cara mandi dan kejap lagi kita tunjuk kita cara akan mandi. Tunjuk cara mandi dan apa yang kita gunakan kat sini untuk mandikan burung-burung kat kita lah. Tolong isi air tu jap. Okey, antara burung yang kita ada lagi kat sini, kat sini sebenarnya ada antara burung-burung yang rare lah, burung yang jarang yang kita jumpa. Antaranya inilah jenis makau. Okey, nak bezakan antara makau dan parrot-parrot lain iaitu lovebird, cockatoo, parrotlet, peonus. Itu ada banyak kategori atau kriteria burung lah. Okey, kita akan cerita sikit-sikit nanti dengan Abang Masan akan terangkan sedikit-sedikit asal burung dan asal Abang Masan mula-mula sekali bela burung dan macam mana dia boleh membina G2G Animal Garden. Okey, mula-mula kita akan cerita daripada burung kecil dulu macam saya sambung sekejap tadi. Okey, mulai daripada burung baji, burung lovebird, cockatiel, cockatoo, makau, African grey. Banyak burung ni, ada banyak sangat spesies di dunia ni. Terlalu banyak burung yang nak mandikan. Burung parrot ni terlalu banyak di dunia, di pelosok dunia ni terlalu banyak lah, dan Malaysia pun ada. Okey, antaranya burung kakak tua. Okey, sebenarnya burung kakak tua boleh dijadikan haiwan peliharaan di rumah. Tapi kita kena tengok kesesuaian tempat tinggal kita lah. Contohnya macam kita duduk macam apartment, macam tak berapa sesuai. Kita tengok jenis sebab burung kakak tua ni behavior dia lain. Tak sama. Biasanya kalau makau macam saya pegang ni, dia suara dia sangat kuat, loudspeaker. Bunyi kuat lah. Jadi kalau kuat. kita nak bela dia dekat rumah flat dan sebagainya, tak sesuai, dia akan ganggu orang sebelah. Akta ganggu gugat PBT boleh merampas burung peliharaan. Walaupun kita mempunyai lesen daripada penelitian, tapi kalau akta ganggu gugat, dia boleh rampas. Dia akan bagi warning dan sebagainya. Kalau kita still bela juga, PBT boleh rampas. Maknanya kita kena tengok kawasan kita duduk. Yang paling sesuai dekat farm lah, kat tempat macam ni tak apalah sebab jauh daripada rumah orang. Jauh daripada rumah orang, kampung boleh lah, tak ganggu kan sebab rumah jauh-jauh dengan rumah orang. Lepas tu satu lagi saya nak burung kakak tua sebenarnya kita boleh bela macam kita bela kucing juga. Kita boleh trim kuku dia, kita boleh belai dia, kita boleh grooming, kita boleh bagi dia mandi. Macam haiwan lain juga. Jadi saya akan tunjuk cara mandi ya. Ni bawah tu. Hello. Kita tengok Abang Jom kita ajar cara mandi burung. Jom kita pergi sana. Cara mandi supaya dia tidak takut. Mandi burung, pancuk je dengan ni. Okey. Okey, mandi burung. Okey, biasa kat sini. Cara paling senang kita pakai botol spray. Botol spray macam ni. Then untuk dia punya ubat dalam, dekat pet shop ada pelbagai jenis. Biasa kita pakai kat G2G adalah Medibird. Medibird adalah antara yang paling bagus lah yang kita try. Sebab dia jumlah sabun dalam Medibird ni tidak terlalu tinggi.
So kita boleh spraykan seluruh badan burung ni. Seluruh badan kita boleh spray, termasuk kena mata apa semua tak ada masalah pakai Medic Bird. Ni dah campur Okey, saya kadang-kadang burung kalau tak biasa macam burung baru kan, dia takut tau. Dia tengok macam ni dia dah takut dah. Cara kita nak treat dia supaya tak takut, kita akan tembak bahagian kaki dulu. Contoh burung duduk macam posisi macam ni kan. Okey. Kita bagi dia dulu. Bahagian kaki dulu. jangan bagi terkejut lah. Bahagian kaki bagi dia rasa air tu sejuk kan. Okey. Yang tu takut. Yang ni okey. Petra. Boleh nampak kan? Boleh nampak karakter. Yang tu dia tak berapa suka. Yang ni dia okey. Kita bahagian kaki dia. Kita basahkan bahagian kaki. Okey. Bila nampak dia dah selesa, baru naik sikit-sikit lah. Pelan-pelan. naik ke atas. Jangan Tapi bagi dia terkejut. tempat paling you kena jaga adalah Hidung. bahagian lubang telinga. Telinga. Kalau you perhati tepi ni, burung kakak tua dia ada satu lubang telinga tau. Mana you kena kontrol air, jangan air ni terlalu tajam sehingga masuk ke dalam ni. Bahaya, dia boleh lemas masuk ke saluran pernafasan dan sebagainya lah. Cara dia air mesti macam ni, macam air hujan. Slow je. Bagi macam ni. Kau boleh nampak dia suka dengan air ni. Dia suka mandi. Nampak? Ni cara mandi paling senang lah, supaya burung kita selesa untuk mandi. Ni kau dah mandi? Dah. Petra. Okey, macam ni. Kita akan basahkan seluruh badan dia. Bahagian bawah kita akan tembak. Sekarang dia dah selesa, nampak? Dia suka. Dia macam tak cukup dengan air ni. Dia nak air lagi banyak. Basahkan sampai habis. Okey, bila dia dah selesa, kembang dia akan mula kembangkan sayap dia. Itu tanda dia suka lah. Dia suka, dia nak lagi. Dia dah suka, dia tak takut benda ni, dia tak takut dengan air, dia dah selesa. Dia dah rasa selesa. You boleh nampak kan dia dah rasa selesa dengan air ni. Petra? Petra pun okey, dia dah selesa. Dia suka. Biasanya mandi ni tempat yang paling baik adalah tengah hari. Ada panas, betul-betul panas kat sini kan. Sebab bila kita dah habis mandi ni, kita biar je dia kering. Kita tak perlu nak bagi dia nak grooming macam kucing kan, tak perlu. Kita bagi dia kering secara natural lah. Menggunakan cahaya matahari. Sebab tu eloknya masa panas lah mandi dia. Biasanya mandi ni untuk burung yang duduk dalam rumah lah, tempat bersih semua kan, at least seminggu 3 kali lah. Tapi yang terbaik sebenarnya tengok cuaca lah. Kalau hujan, yang terbaik adalah kan, hari-hari. Tapi kita pun tak ada masa kan nak mandikan dia hari-hari. Seminggu 3 kali dah cukup. Dah cukup sebenarnya untuk bagi dia sihat. Dia tak ada kutu. Sebenarnya ubat ni, dia macam kalau macam ada kutu-kutu yang tak teruk lah. Kalau kutu yang dah teruk melekat kat badan, kita kena panggil veterina untuk injection dan sebagainya lah. Ini untuk mandian harian. Kalau macam ada luka-luka sikit, kutu-kutu yang biasa-biasa, dia boleh mati, dia boleh hilang. Ni Medic Bird ni, siapa yang boleh parrot, dia boleh cari dekat Shopee. Dekat Shopee ada jual. You boleh cari Medic Bird. Ini paling bagus. Kita orang kat sini dah pakai dah lama, daripada dulu memang pakai ni. Dan burung kita maintain, tak ada kutu, bulu cantik. Dah suka dah. Suka mandi. Kata suka mandi. Okey, Mei, nak kongsi apa lagi? ada lagi nak tambah pasal mandi burung? Ada nak tanya, ada apa yang Ada yang tanya ke? yang tak tahu? Selain daripada Medic Bird, ada cara-cara tradisional? Ada. Okey, ada Selain daripada Medic Bird, kita ada cara tradisional dia. Apa masak Okey. tunjuk kita? Okey, cara tradisional. You tahu air beras tak? Air beras.
Masa basuh Masuk beras juga? Masuk beras tu, air tu jangan buang, kita simpan. Masukkan ke dalam Air botol yang macam ni pertama juga. tu yang macam masih putih tu kan, you basuh beras kan. Kanji lah, kanji tu. Yang ada kanji tu, yang tu sangat bagus untuk mani parrot. You isi botol dalam ni macam ni, air beras tu isi botol macam ni kan, spray. No. Dia akan kilatkan bulu. Yang kedua apa? Daun sirih. Oh, daun sirih. So, sakit mata boleh. Okey, Ya, kedua air adalah sirih. Air sirih pun boleh. Air sirih pun boleh. Air sirih you blender ataupun you ramah-ramah bagi dia nampak colour Tapi sikit nanti kan. burung anda kalau putih macam ni dia akan kuning lah sebab daun sirih. Dia akan jadi merah. SS, screenshot. Screenshot Medibird. Type je Medibird dekat Shopee tu keluar terus. Mandian burung, Okey, mandian tadi air sirih pun boleh. Air sirih biasa kalau ada luka-luka kecil kan, luka-luka sikit-sikit kan. Boleh Kadang-kadang sembuh. burung bila duduk dalam cage kadang-kadang dia luka. Dia ada luka-luka sikit ataupun dia bergurau, bermain dengan kawan dia, kadang-kadang ada luka. Dia boleh hilang, dia boleh sembuh pakai air sirih. Medibird ni pun boleh. Medibird ni kalau luka-luka kecil dia boleh sembuh. Tak perlu jumpa veterina, tak perlu bawa ke veterina. Kalau yang kecil-kecil tu kan. Secara basic. Tapi Kalau yang make sure besar-besar tu, tadilah 3 mungkin benda lah. tadi kita selalu check burung kita. Sayang burung kita. Mata kita make sure bersinar dan cerah dan luas. Mesti bulatan tu. Tu cara nak tengok. Kalau burung macam separuh pejam, sekejap buka, sekejap pejam, itu burung tak berapa sihat. Sebab burung kakak tua ni dia mampu sembunyikan kesakitan dia sampai tahap yang maksima. Maksudnya Dah teruk dia- pun kita tahu. Dah teruk baru kita akan nampak simptom tu teruk. Sebab tu kita kena selalu check. Selalu tengok, hari-hari kena tengok dia punya perangai dia kan. Biasa kalau dah sakit dia akan nampaklah sikit. Mata dia bahagian bawah ni. Yang saya cakap tadi kan bahagian bawah paruh ni. Bawah paruh ni make sure dia tidak bengkak macam kita demam kan, kita akan bengkak bahagian sini kan. Burung pun sama, dia ada ulcer dan sebagainya dan lahir kita tak nampak daripada luaran. Kita tak nampak dia ada ulcer. Mungkin dia dah kena ulcer, dia akan merah bahagian bawah ni. So kita kena selalu check, selak tengok. Yang ketiga tadi saya ulang lagi adalah tulang dada. Tulang dada kita make sure dia tidak terlalu tajam dan tidak terlalu gemuk. Kalau kita pegang macam terlalu timbul kat sini kan, itu dah overweight. Dan overweight tak bagus. Obes. Burung obes dia banyak penyakit akan datang. Satu, dia boleh kena heart attack. Dia boleh kena heart attack macam manusia juga. Burung kakak tu boleh kena heart attack. Satu lagi, dia boleh jadi kanser lemak. Biasanya kalau burung macam ni, sebab dia tak hidup natural macam dekat hutan. Dekat hutan dia terbang, dia training kan untuk kepak dia apa semua ni. Ni burung yang dia hidup dalam kaptif duduk macam ni dalam kurungan, biasanya dia punya stamina tak cukup, dia tak kuat. Biasanya dia tak kuat. Kecuali burung ni kita train untuk main free fly kat luar apa semua, itu dia stabil lah. Biasa kata bela macam ni, kita kena kontrol dia punya diet supaya dia tidak obes dan tidak terlalu kurus. Kita kena kontrol kat situ lah. Dia punya pemakanan. Pemakanan dia. Kejap lagi kita kecuruk diet-diet. Kita akan tunjuk diet-diet yang biasa kita bagi kat sini lah. Ada yang tanya, haiwan semua ni bebas COVID kan? Okey, buat masa ni kita sebenarnya ada bincang lah dengan pihak veterina pasal hal COVID dengan haiwan ni. Buat masa sekarang tak ada rekod lagi haiwan transfer kepada manusia. Tiada rekod lagi. Yang ada rekod adalah manusia transfer kepada animal. Ada berlaku dekat US, dekat China ada berlaku. Harimau ada kena COVID, buat transfer daripada caretaker yang menjaga dia. Mungkin dia pembawa virus COVID, transfer kepada haiwan. Sebab tu bila dah buka nanti, bila dah buka mungkin fasa ketiga kita boleh buka, kita nak make sure kan semua yang full vaksin saja dibenarkan masuk. Sebab kat sini semua ranger kita make sure full vaksin untuk bekerja kat sini. Kita tak benarkan yang belum vaksin. Dan customer juga sama. Customer kita akan make sure yang complete dose, 2 dos baru dibenarkan masuk. Dekat entrance kita akan monitor lah, kita akan checking.
Dan you kena prepare awal lah kalau you nak datang kat sini, make sure you're complete. Mungkin untuk ni saya ada dengar cerita mungkin kita nak parent dulu. Sebab kanak-kanak sekarang belum vaksin kan. Mungkin parent kena complete dose. Anak dia boleh buat sekali untuk masuk lah walaupun anak tu belum vaksin. Sebab kerajaan kita sekarang belum vaksin untuk anak kan. Parent make sure fully dose untuk masuk. Dan saya sure semua zoo akan buat macam tu. MKN akan keluarkan syarat macam tu. Untuk masuk zoo, you kena full vaksin. Okey, saya nak tambah pasal tadi abang saya cakap pasal kegemukan ataupun obesity lah. Okey, ini antara salah satu burung kita yang obes. Sebab kalau anda datang ke sini, nanti kalau anda cuba rasa dia punya bahagian dada ni, dia takkan ada rasa tulang. Dia akan rasa dia punya base dia tu dia punya isi semua isi. Chest dia tu semua isi. Buat dada. Semua isi. Dia tak ada tulang ni, tak rasa tulang langsung. Dia terlalu berat ni. Dan spesies dia ni, spesies pinci ni, dia spesies kakatu. Kakatu adalah salah satu spesies yang paling senang sekali kena tumor, kanser lemak. Kanser lemak tu. Sebab kita ada kes juga kita punya pinky yang terkena tumor. Kita pernah burung macam ni. Sebab diet dia tak dijaga. Terlalu biasanya banyak lemak, makan lemak. Biasanya tumor ni dia akan tumbuh bahagian bawah kepak. Bawah kepak. You kena selalu tengok. Selalu pegang dia. Dia Tengok di bawah kepak. Dia macam timbul. Dia timbul satu isi dan dalam tu adalah tumor, bernanah. Dan kalau kita biar lama dia akan masuk kepada abdomen dalam. Macam ni kita pantau, tapi dia obes sajalah, tak ada lagi, alhamdulillah tak ada lagi tumor. Sebab burung ni kalau kita buat ke veterina pun sebenarnya nak treatment dia agak susah. Kalau check dengan veterina pun tak ramai veterina yang terima burung ni. Sebab burung yang besar medium macam ni kita boleh bius dia setengah jam sahaja. Maksimal setengah jam sahaja. Kita boleh tidurkan dia. Jadi kalau operate lebih sejam tu tak boleh lah maksudnya. Kalau kita bius lebih pada sejam, berbahaya, boleh menyebabkan dia mati dan sebagainya lah. Biasanya setengah jam. Kalau macam dia kena kanser kat bawah ni kan, kita nak buang dia punya nanah tu ataupun jakitan daripada bawah ni, mesti lebih sejam. Doktor nak potong, nak buang semuanya. Sebab tu susah nak rawat dia. Lepas tu masa dia hidup sihat macam ni, kena jaga betul-betul diet dia. Pemakan dia memang kena betul. Yang ni dia agak gemuk sikit, nanti kita akan dietkan dia lah. Memang gemuk dia, dia ni. Kita akan dietkan dia. Kurang exercise ni, makan kuat, exercise kurang. Dia pemakanan pemakanan. Kalau macam kita dah nampak dia dah gemuk macam ni, kita kurangkan seed. Seed that mean kacang, kuaci, apa semua jenis seed lah. Dia makan seed. Banyakkan ada jual makanan seed kan dekat pet shop tu. Cut sikit saja, bagi 10% saja. 10% saja mungkin. 90% lagi kita akan bagi sayur dengan buah saja. Buah dan sayur. Macam diet manusia jugalah. Supaya dia dah kembali normal. Kita boleh rasa tengok dia dah normal kan. Okey, boleh add balik seed. Supaya dia grow balik badan dia. Macam tu berat kita ni. kontrol. Berat dia ni. Sebenarnya cara paling ideal kita timbang. Tapi kita pun bukan hari-hari nak ni kan, nak kena timbang. Kita monitor secara fizikal macam ni pun dah memadai sebenarnya. Biasanya kita timbang. Letak atas penimbang kita boleh tahu dia punya berat idea dia. Ini asal daripada Australia. Ini sama. Ini kalau you pergi Australia, banyak kata pokok ni. Burung ni macam burung ni pipik. Dia macam burung gagak. Macam burung gagak. Bersepar kat sana. Tapi kerajaan Australia dia tak benarkan import, export. Dia tak export. Dia cuma kalau burung tu menjadi pest di bandar, dia tangkap, dan dia hantar balik ke hutan dia lah. Australia kan hutan dia lagi besar kan, dia akan lepas ke sana lah. Dia tak ada nak jual. Tu Australia. Biasanya burung yang dah bising. Biasanya burung yang dieksport masuk, yang masuk ke tempat kita dan sebagainya, seluruh dunia lah. Biasanya daripada negara Eropah lah. Taiwan ada, daripada Taiwan ada. Biasa Eropah lah. Australia tak ada. Sebab tu kalau burung ni originality Australia. Bila asal usul dia. Pergi pet shop, kita tanya burung ni import daripada mana. Dia cakap ini burung import daripada Australia. Itu fake. Itu bukanlah itu berita yang takkan wujud. Sebab burung dia kalau dekat tua tak boleh
kerajaan Australia tak ekspor secara Dia direct macam tu. asal dia Australia. Mungkin kalau special request pada government ke untuk masuk ke zoo pun mungkin Mungkin untuk boleh. special approval. Tapi kalau special. untuk komersial, untuk jualan dekat pet shop tak ada burung daripada Australia. Biasanya burung yang ni dah dibiak baka secara komersial di Eropah, di Taiwan, di Belanda, dari negara Eropah lah banyak buat breeding ni. Dia orang commercial breeding secara komersial Dan dia akan ekspor jual lah, ekspor ke sebab seluruh dunia. burung ni berharga. Berharga dan dia boleh hidup lama. Sebab tu breeder biasanya akan mendapat hasil tu. Bayangkan burung macam ni boleh hidup 60 tahun. Umur 10 tahun dia dah boleh breeding dah. Sama usia dengan kita lah, manusia. Setahun biasa satu pair burung macam ni dia boleh hasilkan 3 kali hingga 4 kali. Biasa satu batch 3 hingga 4 ekor anak. Kira-kira satu tahun dia boleh hasilkan berapa ekor anak kan. Untuk sepasang. Dia memberikan hasil lumayan kepada breeder yang komersial lah. Tapi untuk jadi breeder kita make sure lah kita berdaftar dengan penelitian. Kita daftar kita punya farm. Kita pairingkan dia, kita ada DNA. Cara paling tepat kalau macam ni kan kita susah nak tengok betina jantan. DNA ada biasa orang buat dua jenis lah, ambil bulu bahagian bawah ni, lepas tu dengan darah lah, sampel darah ataupun dengan bulu yang ada akar tu. Kita bawa ke lab untuk test lah, untuk test dia punya protein untuk make sure dia punya jantina lah. Biasa macam tu lah. Sebab burung sebabnya saya select sikit untuk pengaturan semua. Jantina untuk parrot ni agak susah jugalah. Kebanyakannya susah. Ada yang senang, ada yang kita boleh tengok dengan mata kasar. Dan kebanyakannya 70 ke 80% parrot ni, burung kakak tua ni kita kena check DNA untuk tahu dia untuk confirmkan jantina dia. Secara fizikal bukan tak boleh tengok, ada kita boleh tengok lah. Kalau kita berpengalaman dah boleh lama kan ada part kita boleh tengok, kena tapi pemerhatian tu penuh lah. Tapi pengalaman tak tepat. Tak tepat. Selalu tak tepat. Kena ulang. Kita bagi tahu Maib ni kat mana. Maib. Okey. Sorry. Maib ni sebenarnya dekat Serdang. Kita di Maib Serdang. Dekat negeri Selangor, dekat Serdang, Maib, Selangor. Selangor. Kita bersebelahan dengan Hospital Serdang. Dan ketuanya lemak kita Hospital Serdang. Tapak kita tapak Maha. Tapak Maha. Kita di tapak Maha. Tempat kita ni kita bersebelahan dengan Putrajaya. Putrajaya memisahkan satu highway. Di dalam Maib Serdang. Sebelah tu Serdang. Kita Selangor. masih dalam kawasan Serdang. Kat situ ada satu premis seluas 100 ekar iaitu Maib. Maib Agrotourism Park tu adalah tempat expo. Biasa kat sini tempat expo lah, kalau ada pameran ke motor show ke apa semua diorang buat kat sini kebanyakannya. Sebab ni adalah tanah hak milik kerajaan, tanah hak milik Mardi. Kita menyewa tanah Mardi lah kat sini untuk buat sebuah mini zoo kat sini seluas 2 ekar. Lemak dia Hospital Serdang, Hospital Serdang, you boleh cari Hospital Serdang, lepas tu baru you akan cari dapatkan Maib dalam tu. Dalam Animal Garden adalah dalam tanah Maib, dalam pagar, dalam teritori Maib. Maib Serdang. Ada yang tanya macam mana nak jinakkan burung. Okey. Terima kasih kerana bertanya. Okey, cara bang. Okey. Pengalaman abang ni pengalaman dia lama daripada saya lah. Biasanya burung kalau jinak macam ni, burung yang dibela daripada baby. Kita akan jaga dia daripada baby. Daripada macam tadi saya cerita pasal commercial breeding kan. Bila commercial breeding biasanya anak tu dah tetas daripada telur 2 minggu. Dalam masa 14 hari. Mungkin maksimum pun boleh pergi 20 hari, kita dah ambil baby tu. Ada buat baby? Tak ada. Biasanya kita akan ambil baby tu, kita akan hand feeding. Kita hand feeding, kita bagi special formula untuk dia besar macam ni. Kita jadi ibu dia lah, kita jaga dia lah, baru dia akan jinak betul macam ni. Biasanya ada juga yang burung diimport masuk kan, burung yang tangkap liar ataupun burung yang dibiak baka dalam sangkar pun dia tak jinakkan burung tu. Mungkin dia biarkan para menyuaknya secara natural dalam sangkar. Burung tu tak akan jinak. Burung tu tak akan jinak lah. Sebab dia kita bukan family dia. Biasanya burung macam tu kita ambil masa lah. Kita ambil masa untuk treat dia. Kita treat dia macam-macam lah cara. Dengan pemakanan dia kita bagi, kita kena hand feed dia balik. Biasa macam tu lah untuk jinak kan. Dan burung kakak tua ni sebenarnya yang jinak macam ni dia perlukan perhatian setiap hari. Kita punya ranger caretaker macam kat sini kan, hari-hari ranger akan attend dia.
hari-hari datang bagi makan dia. At least walaupun tak bawa dia keluar, bagi makan tu dah panggil kita attend dia lah. Panggil dia nama dia. Kita Sebab layan sini ada dia, nama-nama sebab lah. dia bukan hidup dunia dia. Dia dah hidup dalam Dunia manusia dah. Dunia Termasuk manusia. separuh dunia manusia dah dia. Jadi bila kita biar dia terlalu lama dalam sangkar, dia akan kemurungan, dia akan stres. Dia mengajuk Dia lah akan macam stres, manusia. dia akan mengajuk, Itulah. dia akan boleh mati. Kenapa kau tak layan aku? Macam tu. Dia stres pun dia akan boleh tunjukkan sifat-sifat stres dia. Contohnya yang paling senang ni macam jenis-jenis macam dia akan cabut bulu. Dia cabut bulu, Bila tak dia nak stres makan. kan. Mungkin dia suka duduk kat stand macam ni, tapi kita perangai. asyik dia letak dalam sangkar kan. Dia akan cabut bulu. Dia stres, dia beritahu kita. Sebab aku tu stres cabut dekat bulu. Malaysia ni sekarang tengah Berontak. famous. Dekat Malaysia ni sekarang tengah famous. Beberapa grup saya tengok dekat Johor ada, dekat Perak ada, dekat Selangor ada. Diorang main free flight. Diorang train burung, diorang dah ada baby. Diorang free flight, diorang train, diorang record. Itu sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus. Burung tu ada bonding yang bagus dengan owner dia. Dia create satu grup, diorang beramai-ramai dia main free fly. Diorang kau cari padang yang luas kan, diorang akan main free fly. Itu sebenarnya sangat bagus. Tapi Burung kat sini free fly, kat sini itu- sebab kita zoo, kita tak ada buat free fly lah. Kita pun kat sini petting zoo, kita tak ada konsep yang buat show apa semua, tak ada. Just tunjuk je lah. Kita Tunjuk kepada lebih pada petting, customer boleh pegang kanak-kanak, macam ni, pegang, boleh ambil bergambar, gambar. macam tu. Lebih lekat lagi lah. Tu jadi kita gunakan cara wing clip kat sini kebanyakannya burung kita buat cara wing clip. Dia sebenarnya government kalau akta pelesenan macam kita display dekat sini, dia tak benarkan kita rantai. Biasa kita tengok dekat pet shop dan sebagainya kan, burung dirantai. Dirantai. Dirantai tu sebenarnya bukan tujuan apa, untuk train supaya dia tak jatuh daripada tempat Dia akan duduk atas dia tu, akan duduk atas. kat atas tu sebab dirantai. Tapi bila dirantai ni, dia akan nampak ada unsur kezaliman kepada haiwan. Terikat kan, macam terikat. Customer. Mungkin owner tu dia nak train burung tu supaya jinak, dia rantai. Kita tahu niat dia, tapi public tengok, public tak tahu behavior burung ni macam mana. Kita tengok kesiannya dia rantai. Dia seumpama macam kita digari lah. Sebab tu dekat G2G, satu ekor burung pun kita tak akan rantai. Kita lebih praktis, kita trim, kita clip dia punya kepak supaya dia tak terbang. Bukan kita seksa dia, tapi itu adalah norma kepada pembela parrot. Tujuan dia supaya dia tidak terbang merata-rata dan melanggar dinding dan sebagainya. Itu tujuan dia. Okey, saya Okey, sebenarnya kita buat live ni secara percuma tau, secara percuma. Secara percuma, kita tak ada apa-apa kutip bayaran, cuma kita ada nak promote. Semalam Menteri Kesihatan KJ dah bagi tahu. InsyaAllah bulan 10 ataupun hujung bulan 10 lah. Mungkin Selangor akan dah pergi ke fasa yang lebih bagus. Mungkin fasa 2. Saya dengar yang later kita tak perlu tunggu fasa 4. Kalau dulu fasa 4 baru boleh buka sektor zoo, macam-macam kita ni, pelancongan, tempat-tempat mandi apa semua kan, biasanya fasa 4. Sekarang fasa 3 dah boleh buka. Sebab kita dah tahu dekat Sarawak, kat Negeri Sembilan dah boleh buka. Sebab diorang dah pergi ke fasa 3. Kita kena perlu fasa 3. Mungkin hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11. Kita zoo dekat Klang Valley dah boleh buka. Jadi kat sini inilah peluang untuk you all beli tiket lebih murah. Ini Tiket kita awal, open sekarang. tiket awal. Kita open sekarang. You boleh check dekat Ticket to You ataupun pergi dekat page kita. Ada nampak link kat situ. Kita banyak posting pasal tiket jualan awal ni. Kita banyak posting pasal tiket jualan, boleh tengok. Tekan link nak terus ke Ticket to You, you boleh beli kat situ. You beli kat situ. Sekarang kita extend sehingga hari kita buat sampai 31 Ogos. Promosi ni, promosi tiket lebih murah ni. Sekarang kita extend lagi sehingga sebulan lagi. Sehingga habis September. Kita extend lagi. Then tiket ni kita buka validation dia sehingga 31 Mac 2022. Tahun depan. tahun depan. Katalah tahun depan COVID kita belum settle, you tak boleh nak redeem tiket tu kan. Kita boleh extend sampai you semua boleh redeem. Sebenarnya jualan tiket awalnya membantu kita untuk operasi kat sini. Sebab staf kita masih bekerja dan menjaga haiwan kat sini, kos pemakanan dan sebagainya apa semua perlu ada dana. Lepas tu kita menjual tiket awal ni, kita bagi diskaun. Biasanya normal kalau you datang walk in kan RM20. Sekarang kita diskaun
sehingga RM12 saja. Maknanya tak sampai separuh lah, tapi 45%. Hampir 45%. Kanak-kanak yang biasa kalau datang buat ni RM15. Sekarang kita promosi RM8 saja. Dia boleh beli awal, dia boleh simpan, nanti dia bagi notification QR code tu datang kat sini, scan je untuk you masuk. Dia boleh beli awal. Ini boleh tengok dekat kita punya page, dekat punya IG, kita dekat punya TikTok semua ada link. Dia boleh tengok kat bio IG tu. Dia boleh direct ke situ. Dekat website kita pun ada. Okey, yang kedua, yang ni dah lama kita buat sebenarnya. Yang ni daripada awal COVID lagi kita dah buat dia. Adaption ni. Adaption ni salah satu inisiatif lah. Inisiatif untuk orang menderma. Orang berderma, tapi kita bukan suruh derma free macam tu. Kita ada bagi tiket percuma. Contoh kat sini kita ada package RM10. RM10 ni you hanya dapat sertifikat lah. Kita ada package RM30. RM30 you ada dapat sertifikat, you ada dapat satu tiket yang dewasa. RM50, 100, 200 hingga 500. Untuk 500 package ni you dapat 8 orang. 8 orang. Kita ada bagi sertifikat setiap orang. Ini salah satu inisiatif kita lah untuk mencari sedikit dana untuk memperkuatkan keuangan kita kat sini lah. Ini salah satu lah. Lepas tu yang untuk yang tak nak ambil package ni pun kita ada open derma, kita pulang. Kita tak paksa. Link ada kat berbesar hati. Siapa-siapa nak donation, sebab kita buat live ni dulu kita buat berbayar, tapi macam tak berbaloi kan. Buat berbayar, siapa nak bayar kan, buat live simple macam ni nak bayar pun orang susah. Jadi kita buat free. Jadi kita open kepada secara sukarela. Siapa nak derma, terus boleh tengok dekat kita punya link atas tu ada nombor akaun CMB G2G Animal Garden. Okey, apa lagi? Okey, kita sambung. Diet pemakanan. Okey, diet. Okey, diet pemakanan. Untuk diet burung. Hello. Belum Okey, kat sini kita dapat bezakan antara seed dengan fruit. Yang saya maksud tadi kan, kalau burung tu dah gemuk, yang ni jangan bagi. Kita kurangkan yang ni. Ini ini dia memang dia bagus. Tapi dia lemak tinggi. Dia lemak tinggi. Kita kena kurangkan yang ni. Mungkin hal ni kita boleh, kalau burung yang kita dah nampak obes, 10% saja. 10% saja ini. 90% adalah ini. Memang biasa kita sakit hati tengok burung biasa dia akan suka makan ini. Sebab dia dah biasa makan ini. Sedap. Yang ni dia kurang sedap. Burung tak biasa dia akan pilih mana dia suka. Tapi ini sebenarnya diet paling ideal lah untuk burung yang dah ni. Tapi kalau burung kita badan tu biasa normal size kan, kita boleh mix je 50-50 tak ada masalah. Dan kita tengok portion dia. Portion dia cara kita nak monitor, kita bagi satu cup macam ni kan. Kita boleh tengok setiap hari burung kita habis tak makan. Kalau kita bagi burung kita habis makan, okey. Kalau kita letak satu bekas macam ni, burung kita makan tak habis, that mean kita terlebih. Jadi bagi kurangkan makan. lah. Kurangkan terlebih bagi makan, kita akan kurangkan portion dia. Itu kita buang segenggam. Kita bagi betul-betul cukup untuk body dia. Sebab kita tak boleh bagi dia terlalu banyak. Dia boleh jadi gemuk, dia boleh kena sakit. Diet paling penting sekali kalau burung hidup dalam kurungan macam ni. Kita kena jaga betul. Itulah ni contoh makanan lah kita bagi. Nampak mewah fresh kan? lah Ada semua. betik, ada Fresh, jagung, kita bagi ada fresh. pisang. Setiap Pisang hari ni sangat kan, bagus. semua makanan fresh kita akan Ada anggur. Anggur ni kita pun boleh makan. Apple ni pun Bukan reject, semua fresh kita nak bagi. makan pun ada emas. Kita bagi yang fresh. Ni sedap ni. Saya pun makan juga macam ni. Kadang-kadang sambil-sambil bagi makan burung, kita pun makan juga. Sebab tu sihat. Okey lah. Yang ni, yang seed ni. Dia sebenarnya seed ni banyak jenis lagi. Ni basic lah. Sebenarnya kuaci ni lemak dia sangat tinggi. Dia tinggi lemak, sebab dia minyak. Kalau you tengok dekat pasar ada kan sunseed oil apa semua kan. Dia boleh hasilkan minyak ni. Jadi dia kolesterol dia sangat tinggi. Biasa yang ni kalau burung yang captive breeding ataupun burung hidup dalam kurungan, kita akan kurangkan yang ni. Ataupun kita turunkan volume makanan. Bagi supaya, ngam-ngam lah maksudnya. supaya dia makan tapi dia tak lebih, dia cukup-cukup untuk badan dia aja. Dia tak gemuk, dia tak kurus. Sebab dia kolesterol tinggi. Itulah. Lepas tu kita kat sini kita ada juga special pellet lah. Special pellet kita ada Harrison pellet. Ini Supreme
Supreme. Ni Supreme pellet. Kalau you boleh tengok dekat pet shop, dekat Shopee sebenarnya ada banyak jual. Ni antara pellet. Sebenarnya pellet ni dibuat daripada buah ni. Dia ekstrak daripada buah. Kalau kita cium pun dia memang bau buah. Manis je. Memang Sedap. manis. Kadang-kadang ranger-ranger kat sini dia orang lapar makan ni. Dia orang makan. Letak dalam Boleh susu, sedap. Sebab kita nak make sure kita nak make sure kita makan selamat. Kita makan selamat baru burung kita selamat makan. Macam kuaci ni kita biasa kan duk makan. Maknanya kita makan selamat tak mati, burung kita pun makan okey lah. Sik ni pun biasa. Kita try dulu, kita makan dulu. Makan dulu, tengok kita okey, tak ada sakit perut dan sebagainya. Kita boleh bagi burung kita makan. Okey, sebut pasal keracunan ataupun efek kepada makanan kepada kita punya burung. Kita ada beberapa Kita tip. ada kita nak kongsi sikit 10 ni kita nak kongsi lah. 10 makanan yang haram ataupun yang tak boleh bagi kita punya kakak tua ataupun parrot ni. Salah satunya adalah yang kita akan bagi makan dia adalah apple. Macam tadi abang masa tunjuk kan, apple. Contoh Tetapi apple lah. jangan buat apa? Macam tak peduli sebab biji apple tu adalah racun. Jadi sebelum kita bagi dia makan apple, make sure kita buang biji dia dulu. Jadi tak boleh bagi sebiji. Kita kena belah dan potong. Kena Kena belah potong macam ni. dan buang. Bila kita belah macam ni, kita dah buang biji dia kan. Sebab sebenarnya akan buang biji apple, parrot, dia tak boleh makan benda yang mengandungi kafein. Kafein maksudnya kopi, teh, coklat, apa-apa jenis kopi semua kafein, termasuk biji ni. Biji apple. Biji apple Sebenarnya biji apple ni mengandungi kafein. manusia pun sebenarnya bukan biji tak apple boleh. saja, biji buah lain pun ada mengandungi kafein. Tapi tak sekuat lah. Sekuat Tapi biasa biji buah yang ni paling senang kita apple. dapat. Biasa kita bagi apple dan biji dia memang mengandungi kafein. Kalau you Yang baca tinggi. kat Google memang ada kafein. Jadi Sebenarnya seeloknya kafein, buang. Seeloknya buang, jangan bagi. Kalau Okey, tersikit antara makan lain dia- okey. Tersikit burung kita pernah makan sikit okey. Tak apalah, Tapi sikit jangan tak apalah. hari-hari. Tak apalah. Jangan hari-hari. Jangan hari-hari. Jangan hari-hari kita bagi buah sebiji macam tu kan. Dia makan. jangan bagi. Biasa burung Dia akan makan dulu biji tu, dia akan cari dulu. Okey. sebab burung yang hidup dalam kurungan ni kita mineral, makanan mineral dia kita susah nak kontrol. Kalau burung hidup dia okey. Kalau burung hidup dekat Dia Amazon pandai sendiri. memang dia akan makan. Ada buah-buah racun dia makan. Tapi kalau you tengok video, kenapa burung suka makan tanah? Tanah Itu adalah liat. ubat dia lah. Tanah liat dia akan makan. Batu-batu. Itu sebenarnya mineral dia. Untuk Biasa, ubat dia biasa kat melawan sini kita bagi racun-racun. mineral block lah. Tapi mineral block tu kita pun tak make sure nak monitor dia macam mana. Cukup tak untuk body dia kan. Kalau burung liar dia akan mineral, dia akan makan tanah dan sebagainya. Itu untuk naturekan balik badan dia jika dia ada termakan haiwan yang makan haiwan pula. Makan makanan yang beracun. Makan macam buah-buah dekat hutan yang racun memang parrot makan. Dia akan jumpa buah apa pun dia akan makan. Tapi bila dia hidup dekat wildlife macam tu, dia boleh survive. Dengan cara semula berjadi macam tu lah. Tapi kita bila kita bela dia macam ni, kita kena kontrol lah dia punya sebagainya. Okey, selain pada biji apple. Okey, selain biji apple, dan kafein lah. kita termasuk lagi ada lagi yang tak boleh bagi, yang selalu yang ada di rumah kita adalah kafein, coklat, Coklat, garam, avokado, bawang, daun tomato, alkohol, kekacang kering dan cendawan. cendawan. Okey. Cendawan tak boleh. Macam contohnya cendawan memang kita dah agak dah benda tu memang tak elok lah kan. Ada kafein. Jadi kalau kekacang sebenarnya memang diet kita pun memang ada, kita akan bagi kekacang, tetapi kekacang kering tu make sure kita kena rendam ataupun rebus sampai dia mengeluarkan air kotor dia tu. Jadi lepas kita rendam ataupun kita rebus, keluarkan air dia, baru kita akan bagi burung kita. Itu boleh. Bukan tak boleh langsung, tapi kita kena buang air dia dalam tu. Okey. Dia sama dengan buah jugalah. Macam buah tadi pun kita macam buah macam ni kan. Kita boleh bagi macam-macam buah. Tapi kalau boleh buah tu kita google dulu tengok. Kandungan buah kita ada mengandungi kafein ke tak? Dia kafein lah, jangan buah bagi tu mengandungi kafein macam avokado. Avokado mengandungi kafein. Ya, avokado. Jangan tak boleh bagi ke parrot. Lepas tu satu lagi sebenarnya susu. Susu. Susu sebenarnya ada orang dia beli baby kan. Dia tengok baby dia manja, dia bagi susu.
Memang binatang biasanya masa baby dia orang bagi susu kan. Tapi parrot tak boleh. Bukan susu. Tapi susu kita kena faham yang tak boleh kepada parrot adalah susu yang lactose, yang laktosa. Susu lembu, susu kambing, itu tak boleh ada lactose. Kalau macam susu soya, susu-susu yang bukan daripada lembu, daripada kambing, daripada haiwan, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia sebenarnya bahan kandungan laktosa tu membuatkan dia susah nak hadam. Susah nak hadam. Dia susah nak hadam. Bila susu masuk dalam dia punya crop ni, dia tak boleh hadam. Dia boleh basi. Dia lambat nak hadam. Dia lambat nak hadam. Sebab tu susu tak digalakkan untuk burung. Okey. Berkenaan dari susu lah, sebab kita tak ada jenis loricat ataupun parrot yang memakan nektar. Itu family loricat. Jadi loricat ni sebenarnya dia akan makan susu. Tapi macam Abang Masa cakap tadi, susu kita tak boleh bagi dia susu yang laktosa. Susu berasal daripada susu soya. Haiwan tak boleh. Kita kena bagi susu soya. Dia nektar ni dia macam manisan kan. Manisan daripada madu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Susu soya tu, bagi susu soya tu. Susu soya boleh. Boleh. Okey, selain daripada burung-burung jinak yang ada dekat kita ni kan, dekat yang ada stand ni, kita ada juga ivory, burung yang lepas kat dalam ni. Kita ada juga untuk adik-adik yang datang kat sini nanti, kita boleh bawa masuk, kita boleh bawa makanan, jom kita masuk ke dalam. Okey, dekat dalam ivory ni kita masuk. Dekat dalam ivory yang bising ni, semua bising. Tengok ni. Okey, dalam ivory ni kita menyediakan burung yang terbang lah. Jadi kalau dalam ni kita bawa makanan, dia akan datang dan dia akan ambil makanan dekat atas tangan kita. Macam ni. Come. Okey, dalam ni ada dua spesies burung yang kita ada, iaitu Sankonia dengan Indian Ringneck ataupun bayar India. Tapi bayar India kat sini dah special dah, warna kuning. Tengok ni. Dia akan makan kat sini dulu masa buka nanti kita boleh beli makanan dia. Kat sini harga makanan RM1 je. RM1 RM1 dan boleh masuk dalam ni bagi dia makan. Macam ni. Nanti anak-anak akan seronok lah datang untuk bagi makan kepada burung-burung kat sini. Yang jinak-jinak kat luar tadi pun kita boleh bagi makan juga. Ini antaranya lah penarik dekat G2G. Kat dalam ni kita ada juga buat sambil-sambil kan kita buat macam ni, dia ada breeding lah. So kalau ada breeding tu menjadilah untuk kita punya persekitaran dekat kita punya ni menjadi. Dia akan jadi anak. Dia akan beranak nanti. Tengok. Semua jinak-jinak. Ini asal dia semua anak daripada suap lah. Kita suap daripada baby dan dia akan jadi jinak macam ni. So Indian Ringneck boleh cerita tu, dia jantan betina macam mana? Okey, perbezaan untuk macam tadi kan kita cerita pasal jantina kan. Okey, untuk Indian Ringneck kita boleh tahu kalau dia matang antara beza jantan dan betina dia. Tengok tu. Ini jantan ada ring dekat leher dia. Dan betina tak ada ring. Leher dia tak ada ring. Itu perbezaan kalau dia dah matang lah. Ring di leher tu adalah jantan. Cantik kan ni jantan dia? Cantik. Ada tu dia panggil Indian Ringneck. Ada ring kat leher dia. Kalau Sankonia ni pula yang mana kuning ni, kebanyakannya memang tak boleh tahu dengan mata kasar lah. Kalau saya kat sini saya boleh agak. Sebab hari-hari kita bersekedudukan pula. Kita bersama dengan dia, jadi kita tahulah, boleh agak dah pasangan dia. Beza dia tu saya boleh agak lah. Ni. Okey, sini. Saya nak tunjuk sikit ni. Ni. Tunjuk. Itu. Tak apa. Antara sarang. Tempat Ini untuk antara contoh kotak ni dia panggil bertelur, kotak telur. Nesbok untuk dia proses bertelur, menetas dan sebagainya. Biasanya kita akan buat macam ni. Ini kita buat supaya dia nampak natural. Nampak kita buat ni daripada semi fero.
Kita ada tempah daripada tukang dia kat Terengganu. Abang Jo kalau dia tengok. Ni nampak macam batang pokok kan. Jadi burung bila dia tengok nature macam ni, dia berminat untuk masuk. Cara basic macam ni lah. Biasanya sebatang pokok dia akan ada lubang kan. Burung secara nature dia akan tebuk lubang kan. Biasanya kayu dah ada lubang pun dia akan cari untuk dia bersarang lah. Dan bawah ni kita buat satu pintu. Pintu ni biasanya untuk kita monitor lah, untuk monitor dia punya telur, dia punya anak, kita akan biasa buka dan tengok. Di bawah ni biasanya kita akan taruh bedding. Bedding macam ni. Abuk hamster. Abuk kayu dan sebagainya. Kita letak siap-siap kat sini. Mana burung tu dia masuk supaya telur dia tak pecah dan sebagainya. Macam ni biasalah. Nest box selalu kita wujudkan macam ni. Ini dia macam dia bertelur, dia rasa selamat. Dia duduk kat dalam, dia dah tutup kan, dia dah gelap keadaan, dia rasa selamat. Dia rasa dia macam bertelur dalam batang kayu lah. Macam tu lah. Okey, Jom kita keluar. Ni orang ni melampau melawan bapak kat atas kepala ni. Melawan bapak kan. Keluar dulu. Dia tunjuk ke gambar burung-burung, zoom dekat. okey. Nanti insya-Allah akhir tahun ni kita berharap Mana semua kita punya COVID ni mati cepat kan. Untuk kita anak-anak semua boleh datang ke sini, boleh bermain dengan burung, haiwan-haiwan yang jinak-jinak. Dan saya berharaplah semua jaga kesihatan semualah. Duduk kat rumah, yang mana yang tak penting tu tak payah keluar, duduk kat rumah. Dan cepatlah COVID ni habis untuk kita kembali seperti biasa macam tahun-tahun sebelumnya. Okey, saya serahkan kepada pemasang untuk kata-kata akhir dia. Okey, terima kasih semua. Okey, lastly sebelum kita tutup jam 12 ni, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang telah membeli tiket. Kita tengok ada juga yang membeli tiket, banyak juga yang memberi sumbangan dalam bentuk addiction pun ramai juga saya tengok. Daripada awal COVID sehingga sekarang ada saja customer yang support kita untuk jadikan haiwan angkat dekat sini. Ini sistem haiwan angkat tau. Mana customer boleh memilih, kita ada 6 karakter haiwan dekat sini. 6 karakter, kita ada kuda, kita ada kura-kura, kita ada burung kakak tua, kita ada Brazil monkey, marmoset, dan kita ada Fennec Fox satu lagi. 6 karakter burung binatang yang boleh dijadikan haiwan angkat. You boleh pilih lah kat situ. Kalau you pergi kat tiket to you tu, you boleh nampak ada 6 karakter, you boleh pilih haiwan mana you minat untuk jadikan dia anak angkat. Kat situ klik you boleh Tak boleh bawa balik. Satu lagi ramai orang salah faham juga. Orang salah faham, dia ingat dia jadikan haiwan angkat dia boleh bawa balik. Tak boleh, kita akan menjaganya. Maknanya duit yang you bagi tu kita akan gunakan untuk pemakanan dia. Dan nanti bila kita dah buka kat sini dengan tiket yang kita bagi free ni, you boleh datang tengoklah you punya anak angkat kat sini. Itu konsep kita buat, macam seolah macam you sponsor makanan untuk dia. Seolah macam you sponsor makanan untuk haiwan anak angkat you kat sini. Tapi kita menyimpannya kat sini. Okey ya, harap semua fahamlah kat situ konsep adoption yang kita buat. Ini kita dah ramai juga sebenarnya yang jadikan haiwan angkat ni dekat G2G. Daripada awal dah 2 tahun sebenarnya benda ni dibuat, program ni diadakan lah. Lepas tu yang last tadi saya dah cakap, dah tak lama kita nak buka sebenarnya. Dah nampak dah macam peralainan kita duk cakap nampak sinar di hujung sudah nampak sinar. Maknanya kita dah nampak COVID kita semakin okey. Tengok dah semakin turun. Kita punya imuniti kelompok macam dah okey sangat. Sekarang yang masuk warded pun terlalu sikit. Berapa persen sahaja yang diwardedkan. Jadi kita kena belajar lepas ni, vaksinkan diri. Hidup bersama COVID akan jadi normal dalam masyarakat kita. Lepas ni mungkin COVID akan jadi macam sesama biasa kalau kita dah vaksin.
Dia semua pergi vaksin supaya sama-sama kita boleh datang ke zoo, melawat haiwan-haiwan kat sini. Dan jangan lupa untuk dapatkan tiket murah. Kalau you datang nak tunggu esok buka baru nak datang walk in kan mahal. Bukanlah mahal, murah lagi sebenarnya, RM20, RM15. Tapi promosi ni lagi murah. Jualan tiket awal ni lagi murah. Jadi you boleh beli semua untuk family member, untuk orang kampung. Kalau ada YB ke nak sponsor kan, ada bajet ke apa nak sponsor orang kampung kan, boleh beli tiket ni. Boleh beli tempah dengan kita awal-awal supaya esok kita dah buka kan, you boleh pakai tiket tu datang masuk. Banyak untung sebab dah beli harga murah. Okey? Okey, lastly terima kasih semua kepada penonton, kepada penderma, kepada sponsor. Sebenarnya kat sini kita ada juga mendapat sponsor haiwan, makanan haiwan, ada sayur, ada buah, ada yang bagi. Ada macam-macam lah. Semua jenis haiwan. Haiwan kita kat sini banyak. Ada yang sponsor sebenarnya yang derma kepada kita. Terima kasih kepada sponsor. Dan dengan itu kita jumpa lagi esok jam 11. Esok kita tengah fikir lagi, mungkin esok kita nak mandi bersama ular di dalam kolam. Esok jangan lupa pukul 11. Saya nak mandi dengan ular. Kita ada ular besar 2 ekor, saya nak mandi dengan dia esok pukul 11, jangan lupa. Esok jumpa lagi. Esok kena bawa swimming suit dah. Okey. Jumpa lagi esok.